Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abi Azri untuk berkongsi dengan kamu tentang subjek sains. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar satu topik baru iaitu haiwan sains tahun 2. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu semua sudah bersedia, kamu boleh menggunakan buku teks kamu sebagai rujukan di muka surat 35 di bawah tajuk haiwan ataupun rujuk kepada nota yang Abi berikan kepada kamu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran ini, insya-Allah kita akan dapat yang pertama, mengetahui cara haiwan membiak. Yang kedua, membanding dan membezakan haiwan bertelur sedikit dan bertelur banyak. Yang ketiga, membanding dan membezakan haiwan beranak sedikit dan beranak banyak. Yang keempat, mengetahui anak haiwan yang menyerupai induknya, tidak menyerupai induknya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui kitaran hidup haiwan. InsyaAllah, mudah-mudahan kelima-lima objektif ini kita akan dapat capai pada sesi kali ini. Baiklah anak-anak Abi sekalian, di bawah tajuk haiwan ada 5 subtopik utama yang kita akan pergi satu persatu. Subtopik yang pertama ialah haiwan membiak. Yang kedua, haiwan bertelur sedikit, bertelur banyak. Yang ketiga, haiwan beranak sedikit, beranak banyak. Yang keempat, haiwan yang menyerupai induk, tidak menyerupai induk. Dan subtopik yang kelima, kitaran hidup haiwan. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu subtopik ini untuk sesi kali ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Baiklah anak-anak Abi sekalian, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu haiwan membiak. Mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Pada suatu masa dahulu, ada seorang budak perempuan bernama Sal yang ingin mengetahui dari mana haiwan berasal. Di bangsal, dia ternampak seekor cicak berada di sisi telur-telurnya. "Maafkan saya, cicak, mengapakah awak duduk di atas telur-telur itu?" "Saya sedang melindungi telur-telur saya dan selepas beberapa lama, anak-anak cicak akan menetas dari telur-telur ini." Sal kemudian pergi ke reban ayam dan menemui anak-anak ayam yang sedang menetas dari telur. "Wah," berkata Sal kepada ibu ayam, "anak-anak awak sungguh cantik. Saya ingin bermain dengan mereka." Ibu ayam berketuk dan berkata, "Mereka baru menetas. Mereka belum boleh bermain dengan awak." Sal pergi ke rumah kucing dan menemui beberapa ekor anak kucing. "Maafkan saya, ibu kucing," dia berkata, "anak-anak awak sungguh comel. Boleh saya bermain dengan mereka?" Ibu kucing mengeong dan berkata, "Belum boleh lagi. Mereka baru sahaja dilahirkan. Mereka lapar." Sal pergi ke kandang dan menemui seekor anak kuda. "Maafkan saya, anak kuda. Bolehkah awak bermain dengan saya?" Anak kuda itu meringkik dan berkata, "Saya baru dilahirkan. Saya mahu bersama ibu saya." Sal kembali duduk bersendirian di tepi pokok. "Terdapat banyak cara haiwan dilahirkan," fikir Sal. "Ada haiwan melahirkan anak dan ada haiwan bertelur. Saya tidak sabar menunggu mereka membesar supaya mereka boleh bermain dengan saya." Anak-anak sekalian, sudah lihat video tadi? Dalam video tadi jelas memaparkan bahawasanya cara haiwan membiak melalui 2 cara. Cara yang pertama ialah bertelur dan cara yang kedua ialah melahirkan anak. Mari kita lihat contoh haiwan-haiwan yang bertelur. Contoh haiwan-haiwan yang bertelur ialah ayam, nyamuk, cicak, buaya
dan lain-lain lagi. Kita lihat pula contoh haiwan yang melahirkan anak. Contoh haiwan yang melahirkan anak ialah kucing, kangaroo, arnab, ikan lumba-lumba, ikan paus dan lain-lain lagi. Baiklah anak-anak habis sekalian, mari kita kelaskan pula kategori-kategori bagi haiwan-haiwan berikut. Sama ada haiwan berikut kategori haiwan yang bertelur ataupun haiwan yang melahirkan anak. Jom. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu haiwan bertelur sedikit dan haiwan bertelur banyak. Mari kita sama-sama kupas subtopik ini. Baiklah anak-anak habis sekalian, di bawah haiwan bertelur ada dua kategori, sama ada haiwan itu bertelur banyak ataupun bertelur sedikit. Tahukah kamu apakah kategori haiwan yang bertelur banyak dan juga bertelur sedikit? Contoh haiwan bertelur banyak ialah ikan, katak, semut dan lain-lain lagi. Contoh haiwan yang bertelur sedikit pula ialah burung, angsa, penguin, ayam dan lain-lain lagi. Jadi sudah jelas di sini haiwan yang bertelur ada dua kategorinya. Kategori haiwan yang bertelur banyak dan kategori haiwan yang bertelur sedikit. Cuba kamu kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut kategori bertelur banyak dan bertelur sedikit. Jom. Hai, saya Penny, sang ibu ayam. Saya membiak dengan bertelur. Saya hanya boleh menghasilkan sebiji telur sehari. Hai, saya Nana, sang katak. Saya membiak dengan menghasilkan telur yang banyak. Saya boleh menghasilkan 1,000 hingga 2,000 telur. Terdapat haiwan yang menghasilkan beberapa biji telur sahaja atau yang banyak. Haiwan seperti ayam, penguin dan itik menghasilkan beberapa biji telur. Katak, rama-rama dan penyu menghasilkan telur yang banyak. Untuk maklumat kamu, haiwan yang bertelur ini mengalami ancaman daripada haiwan-haiwan lain. Apakah bentuk ancaman tersebut? Ancaman yang dimaksudkan ialah ancaman daripada haiwan lain yang makan telur haiwan tersebut. Oleh sebab itu, ada sebahagian haiwan yang bertelur akan cuba melindungi telurnya sebaik mungkin. Aku bagi kamu beberapa contoh. Contohnya burung. Di manakah burung bertelur? Pandai. Burung bertelur di atas pokok, di tempat yang tinggi, bagi mengelakkan ancaman daripada haiwan lain untuk makan telurnya, seperti biawak. Biawak suka makan telur burung. Sama juga contoh yang kedua ialah penyu. Di manakah penyu bertelur? Pandai. Penyu bertelur di dalam pasir yang dalam dan ditimbuskannya. Hal ini untuk mengelakkan daripada ancaman haiwan lain dan juga ancaman manusia. Manusia juga suka akan telur penyu. Jadi itulah antara bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi oleh haiwan yang bertelur bagi melindungi telur-telurnya. Telur haiwan kadang-kadang dimakan oleh haiwan lain. Haiwan seperti burung membina sarang pada dahan-dahan pokok untuk melindungi telur.
Penyu melindungi telur dengan menanam telur di dalam pasir. Alhamdulillah. Kita pergi pula kepada subtopik yang ketiga, iaitu haiwan beranak sedikit dan haiwan beranak banyak. Mari sama-sama kita kupaskan subtopik ini. Sekarang kita beralih kepada haiwan yang melahirkan anak. Haiwan yang melahirkan anak juga ada dua kategori, yang beranak banyak dan juga yang beranak sedikit. Apakah contoh-contoh haiwan yang beranak banyak dan beranak sedikit? Contoh haiwan yang beranak banyak ialah seperti kucing, arnab dan lain-lain lagi. Manakala contoh haiwan yang beranak sedikit pula seperti lembu, kambing, ikan lumba-lumba dan lain-lain lagi. Jadi, mari kita kelaskan kategori haiwan-haiwan berikut sama ada haiwan berikut beranak banyak ataupun beranak sedikit. Jom. Ini ialah Nelly, sang ibu gajah. Nelly membiak dengan melahirkan anak. Dapatkah anda mengira bilangan anak yang dilahirkan oleh Nelly? Ini ialah Bella, sang ibu kucing. Bella juga membiak dengan melahirkan anak. Dapatkah anda mengira bilangan anak kucing yang dilahirkan oleh Bella? Terdapat haiwan yang melahirkan beberapa ekor anak atau anak yang banyak. Haiwan seperti gajah, dolfin dan tenggiling melahirkan beberapa ekor anak. Tikus, kucing dan tupai melahirkan anak yang banyak. Untuk makluman kamu juga, haiwan yang melahirkan anak ini turut mengalami masalah yang sama seperti haiwan yang bertelur, iaitu ancaman. Ancaman yang dimaksudkan oleh haiwan yang melahirkan anak ini ialah daripada musuh-musuh ataupun haiwan lain ataupun daripada manusia itu sendiri. Abi bagi contoh bagaimana haiwan melahirkan anak melindungi anak-anaknya. Contoh yang pertama, Abi beri contoh kucing. Kucing melahirkan anaknya di tempat yang tersorok dan tersembunyi supaya musuhnya ataupun haiwan lain ataupun manusia tidak mengetahui di manakah kucing tersebut melahirkan anak. Contoh haiwan yang kedua pula Abi beri ialah gajah. Gajah melindungi anaknya melalui kawanan gajah ataupun kumpulan gajah yang besar. Jadi, gajah-gajah yang besar akan melindungi anak-anaknya yang kecil di kawasan tengah-tengah. Jadi, begitulah cara haiwan yang melahirkan anak melindungi anak-anaknya daripada ancaman-ancaman musuh, baik musuh daripada manusia ataupun haiwan itu sendiri. Bagaimanakah haiwan melindungi anak? Haiwan yang melahirkan anak seperti monyet dan lembu menjaga dan menyusukan anak. Kucing melindungi anak dengan melahirkan anak di tempat yang tersembunyi. Ibu gajah dan gajah-gajah betina yang lain saling membantu menjaga anak-anak gajah. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi.
Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.